Ikuti kami dalam showcase dan perkongsian maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB, pensyarah bersama pelajar. Kumpulan kami iaitu kumpulan PISMP Bahasa Melayu SK yang terdiri daripada saudari Siti Nur Syuaidah binti Elias, Tranela binti Tadius dan Zaratul Nur Atikah binti Abdul Rashid akan membentangkan hubung kait antara 3 interdisiplinari kursus dalam pengajian Bahasa Melayu BMMB 3043 Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah, BMMB 3033 Kesusastraan Melayu, dan BMMB 3052 Seni dalam Pendidikan. Baiklah, berdasarkan ketiga-tiga kursus ini dapat dilihat objektif atau hasil pembelajaran yang dapat disimpulkan. Bagi kursus BMMB 3033, pelajar dapat merumuskan pemikiran dalam puisi dan prosa tradisional dan moden secara pembentangan kumpulan. Manakala bagi kursus BMMB 3043 pula ialah pelajar dapat mengintegrasikan elemen pengisian kurikulum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa Malaysia berdasarkan DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah menggunakan kemahiran teknologi maklumat dalam pembentangan kumpulan. Dan bagi kursus BMMB 3052, pelajar dapat mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit persembahan bagi bidang bahasa Melayu di sekolah rendah. Ketiga-tiga kursus ini menyokong big idea yang sama, iaitu berkongsi ilmu, pembelajaran bermutu. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah yang kami telah belajar sejajar dengan hasil pembelajaran kursus. Hasil pembelajaran dapat dilihat dalam maklumat kursus ataupun MK yang telah diedar kepada kami pada awal sesi kuliah. Melalui tugasan ini, kami dapat belajar bagaimana mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan menggunakan kit persembahan bagi bidang bahasa Melayu di sekolah rendah. Jika kita lihat persepsi BMMB 3043, yaitu Kajian Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah, dan BMMB 3052, Seni dalam Pendidikan, kami ditugaskan untuk mempersembahkan aktiviti pembelajaran kemahiran bahasa atau aspek seni bahasa dengan menggunakan kit pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang kreatif dan menarik, serta mengandungi 3 daripada 10 elemen pengisian kurikulum yang kami pilih sama ada ilmu, nilai murni, patriotisme, peraturan sosio-budaya, sains dan teknologi, pendidikan alam sekitar, kreativiti dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat dan komunikasi, serta aktiviti berdasarkan standar pembelajaran untuk diintegrasikan dalam kit pengajaran dan pembelajaran. Kemudian, kami perlu membuat rumusan tentang pemikiran yang terkandung dalam kit yang dihasilkan, kerana kami juga dikehendaki memilih sama ada kit pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan nanti menzahirkan genre sastra sama ada puisi tradisional, iaitu pantun, syair, gurindam, seloka atau nazam, atau puisi moden, iaitu sajak atau prosa tradisional atau prosa moden, yakni cerpen, novel, drama dan sebagainya. Dan ketiga-tiga perkaitan ini sangat penting demi menjawab persoalan penting essential question. Baiklah, slide ini menunjukkan bagaimana kami mencapai hasil pembelajaran dan merungkai persoalan penting dalam tugasan tersebut. Hal ini dengan memanfaatkan rakan pembelajaran sebagai satu daripada 4 elemen dalam reka bentuk KPPB yang menunjukkan penglibatan kami secara bermakna. Sebagai seorang pelajar, kami mencari pendekatan yang lebih efektif dan mudah untuk belajar. Terdapat pelbagai platform yang kami gunakan, antaranya pemanfaatan digital telah kami aplikasikan dengan menggunakan pelbagai platform seperti YouTube dan Google Search untuk mencari maklumat, dan Google Meet serta Google Classroom sebagai wadah pembelajaran. Selain itu, perbincangan kumpulan juga diadakan secara dalam talian dan secara bersemuka. Melalui hal ini, kami sebagai pelajar dapat berkomunikasi, berkongsi dan bertukar idea sesama ahli kumpulan. Akhir sekali ialah bimbingan. Bimbingan daripada pensyarah subjek dalam mencari maklumat amat membantu dan signifikan dalam memastikan objektif pembelajaran tercapai. Berikut merupakan bukti pemanfaatan digital yang telah kami laksanakan bagi memperoleh maklumat berkaitan kerja khusus dalam ketiga-tiga kursus pendidikan Bahasa Melayu.
Kami telah mencari maklumat berkaitan contoh-contoh yang dapat memberi kami idea dan aspirasi dalam menghasilkan kit pengajaran dan pembelajaran. Hasil pencarian yang kami lakukan telah membantu kami mendapatkan contoh hasil pembinaan kit daripada 3 orang guru, iaitu Cikgu Kumati Vera Singgan, Cikgu Siti Zubaidah Musa dan Cikgu Nurul Najihah binti Nusri, yang dapat kami gunakan sebagai bahan rujukan serta sumber ilham bagi menghasilkan kit kami. Berikut merupakan contoh pemanfaatan digital melalui penggunaan aplikasi Google Meet dan Google Classroom sebagai wadah pembelajaran sebelum bermulanya piawaian kelas bersemuka. Kami juga menggunakan aplikasi lain seperti Canva, CapCut, InShot dan Video Maker untuk penyuntingan dan penghasilan video. Berikut merupakan platform Google Classroom yang kami gunakan bersama pensyarah bagi sesi pembelajaran dan pemberian maklumat tugasan kerja kursus. Seterusnya, kami juga menggunakan pendekatan perbincangan melalui tugasan tutorial di Google Meet sekaligus mengaplikasikan kemahiran komunikasi semasa berbincangan. Bukan itu sahaja, kami juga telah membentuk grup WhatsApp tersendiri untuk berbincang secara lebih fleksibel sesama ahli kumpulan. Dalam grup WhatsApp ini, kami berbincang berkaitan pembahagian tugas dan saling bertukar pendapat. Sekiranya terdapat tugas yang sukar yang kami tidak faham, kami akan saling membantu dan memikirkan untuk menyelesaikan tugasan tersebut. Selain daripada grup WhatsApp, kami juga membuat perbincangan secara bersemuka sekiranya semua mempunyai masa yang lapang. Dan itu saja, sesi refleksi juga diadakan semasa akhir pembelajaran. Okey, apa itu refleksi? Iaitu satu proses menganalisis, merenung dan mencari alasan, seterusnya membuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri dan berterusan. Okey, kepentingan dan pelaksanaan refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran ialah dapat membuat penilaian kendiri untuk menilai sejauh mana ilmu yang telah disampaikan memberi kesan dan kefahaman ringkas kepada guru dan murid. Contohnya, guru meminta murid untuk menerangkan secara ringkas topik yang dipelajari. Selain itu, dapat melatih berfikir secara analitik, kritis dan kreatif. Melalui penyelesaian refleksi, guru dapat mengasah lagi kemahiran berfikir daripada pelbagai sudut secara analitik, kritis dan kreatif tentang sesuatu objek. Contohnya, guru selalu berfikir untuk mencari kaedah alternatif untuk menyampaikan pelajaran jika murid memberi refleksi negatif semasa PBP. Apabila pelajar sudah mempelajari dan memahami satu topik itu, mereka mampu ataupun dapat melakukan tugasan yang diberi oleh pensyarah. Contohnya, tugasan-tugasan tutorial mingguan. Mereka juga mampu melontarkan buah fikiran dan mengembangkan idea tersebut menjadi lebih bernas. Hal ini demikian kerana pengetahuan pelajar tentang subjek tersebut lebih meluas. Seterusnya, pelajar mampu mengaplikasikan perkara yang dipelajari dengan baik dan akhir sekali, pelajar mampu mengatasi masalah dengan mencari solusi yang terbaik. Seterusnya, saya akan membentangkan kecekapan atau kompetensi bermakna 6C, di mana 6C ini mewakili kecekapan atau kompetensi dalam tugasan kerja kursus, tutorial dan sebagainya. Ini menjadi ataupun membantu tugasan tersebut lebih relevan dan bermakna kepada pelajar, guru maupun pensyarah. Sebagai bakal guru yang telah mengetahui tentang dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP, kami telah mengetahui bahawa aspek 6C ini ibarat elemen merentas kurikulum iaitu EMK yang disisipkan dalam SK dan SP. Pendek kata, elemen 6C ini telah banyak kami terapkan semasa pelaksanaan interdisiplinari kursus ini seperti kreativiti, kolaboratif, komunikasi dan pemikiran kritis dalam menghasilkan dan mempersembahkan produk.
Sebagai rumusan, manfaat yang kami perolehi daripada hasil perkongsian ilmu akhirnya menzahirkan proses pembelajaran yang bermutu kerana pertama, memberi peluang kepada kami untuk menjadi guru kreatif dan inovatif dengan menghasilkan produk ataupun bahan bantu mengajar yang mengaplikasikan pengetahuan tentang keperluan perkembangan bahasa dan fizikal kanak-kanak. Yang kedua, mengaplikasi elemen kreatif dan inovatif serta pelbagai kriteria bahan bantu PDP dalam membangunkan produk dan merancang strategi penggunaan, persembahan serta pemasaran produk tersebut. Yang ketiga, mencuba pelbagai kaedah pedagogi masa kini dalam penggunaan produk kreatif dan inovatif sesuai dengan keperluan pembelajaran kanak-kanak, iaitu menggunakan sumber dan alatan digital ataupun rakan pembelajaran iaitu kepakaran. Yang keempat, menggunakan pelbagai kaedah atau saluran persembahan produk untuk membuat penambahbaikan. Contohnya, menggunakan instrumen senarai semak penilaian kendiri ataupun mendapatkan maklum balas rakan, keluarga dan juga guru-guru. Yang kelima, membuat penilaian ke atas produk yang dibangunkan untuk mengajar murid-murid dan membuat penambahbaikan terhadap produk. Dan yang keenam, akhir sekali, menyalahkan keupayaan pelbagai kecerdasan dalam penyelesaian masalah seperti linguistik, kinestetik, visual, musical, logik, interpersonal, intrapersonal dan naturalistik. Sekian, terima kasih.